Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk minggu ni adalah daya. Okey, tajuk pertama, apakah daya? Pertama, daya ialah tarikan dan tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Kedua, daya tarikan. Daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Contoh, tarik tali, tarik upih, tarik laci. Ketiga, daya tolakan. Daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Contoh, tolak kereta, tutup suis, picit ubat gigi. Keempat, daya tarikan dan tolakan. Daya yang menggerakkan objek mendekati dan menjauhi kita. Contoh, menggergaji, bermain violin, mengepam, mengasah pisau dan bermain yoyo. Contoh-contoh aktiviti melibatkan daya. Pertama, tarikan. Contoh, meregang, menarik ke belakang, mengheret dan menaikkan. Kedua, tolakan. Contoh, 1. Menekan, kedua, memampat, ketiga, memicit, keempat, menendang, kelima, memijak, keenam, memukul, ketujuh, menyucuk dan kelapan, mengayuh. Yang ketiga, tarikan dan tolakan. Contoh, menggergaji, menggosok, mendayung, mengepam, menyental. Okey, seterusnya, kesan daya. Pertama, daya tidak diperhati, tetapi kesannya dapat dilihat dan dirasa. Kedua, terdapat beberapa kesan daya. Pertama, mengubah bentuk objek. Kedua, mengubah arah pergerakan objek. Ketiga, menghentikan objek bergerak. Keempat, mengubah kelajuan objek menjadi semakin cepat. Kelima, mengubah kelajuan objek menjadi semakin perlahan. Keenam, menggerakkan objek pegung. Seterusnya, daya geseran. Bermaksud daya yang menentang arah pergerakan objek, serta berlaku apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Faktor mempengaruhi daya geseran. Yang pertama, jenis permukaan. Semakin kasar jenis permukaan, semakin besar daya geseran. Kedua, jisim objek. Semakin bertambah jisim objek, semakin besar daya geseran. Faktor mempengaruhi geseran. Pertama, jenis permukaan. A. Permukaan licin menghasilkan geseran yang kecil. B. Permukaan kasar menghasilkan geseran yang kuat. Kedua, berat objek. A. Lebih berat sesuatu objek, lebih besar daya geseran. Objek yang lebih berat mempunyai geseran yang lebih besar. Ketiga, keadaan permukaan. A. Permukaan yang basah mempunyai geseran yang lebih kecil daripada permukaan yang kering. Seterusnya, kesan daya geseran. Kebaikan. Pertama, membolehkan kita memegang objek dengan cengkaman yang baik. Kedua, membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir. Ketiga, membolehkan objek kekal pegung. Keempat, membolehkan kenderaan diperlahankan dan dihentikan.
Dan kelima, menajamkan pisau. Seterusnya, keburukan. Pertama, menyebabkan tapak kasut dan tayar menjadi haus dan terkoyak. Kedua, menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Ketiga, memperlahankan objek bergerak. Keempat, menyebabkan objek berat sukar ditarik dan ditolak. Dan kelima, menyebabkan pembaziran tenaga. Kesan geseran. Pertama, permukaan yang bergeser jadi panas. Kedua, objek berat sukar bergerak. Ketiga, menghasilkan bunyi. Keempat, permukaan objek jadi haus dan koyak. Kelima, memperlahankan, menghentikan pergerakan objek. Dan keenam, objek dalam keadaan pegung. Seterusnya, menambahkan dan mengurangkan daya geseran. Cara menambahkan. A. Menggunakan bahan yang kasar. B. Membuat corak pada permukaan. C. Menggunakan pelapis anti gelincir. Dan D. Menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi. Seterusnya, cara mengurangkan. A. Menggunakan pengolik atau alas berbola. B. Menggunakan pelincir seperti minyak, lilin dan gris. C. Menggunakan tepung asid boris atau alas udara. D. Melicinkan permukaan. Dan E. Menggunakan reka bentuk aerodinamik, kereta lumba, kapal terbang dan kusyen udara hovercraft. Seterusnya, menambah geseran dengan pertama, permukaan kasar. Kedua, kapur. Ketiga, resin. Keempat, bahan getah. Kelima, permukaan kering. Dan keenam, kenakan lebih daya. Seterusnya, mengurangkan geseran dengan pertama, objek bergerak. Kedua, bedak taikung. Ketiga, pelincir. Keempat, kusyen angin. Kelima, melicinkan permukaan. Dan keenam, bentuk aerodinamik. Untuk latihan, boleh buka buku muka surat 112 dan 113. Salin di dalam buku latihan. Assalamualaikum.